Salam sejahtera, salam perpaduan. Dan video kali ini adalah video untuk ulang kaji PSP SPM kertas 1 bagi sesi 2023-2024 iaitu part 2. Dan dalam video ini ada 20 soalan objektif dan juga ulasan jawapan. Okay, dan menyentuh tajuk reka bentuk industri, seni batik, seni grafik dan juga seni foto. Dan saya harap calon SPM boleh ulang kajilah gunakan video ini dan jangan lupa subscribe untuk dapat lebih banyaklah video PDPC peperiksaan PSB SPM sebab cikgu juga akan usaha untuk buat video untuk kertas 2. Nanti cikgu akan buat demonstrasi lah berdasarkan tajuk-tajuk ujian. Baiklah, tajuk untuk video kedua ini iaitu reka bentuk industri, iaitu tajuk yang berada di dalam tingkatan 5. Baiklah, soalan pertama. Soalan berikut merujuk maklumat di bawah, iaitu membangunkan model prototipe untuk tontonan fizikal, menghasilkan prototipe kenderaan untuk tujuan pengujian. Jadi soalan pertama ini, apakah kerjaya yang berkaitan dengan maklumat di atas? A. Pereka bentuk perabot, B. Pereka bentuk produk, C. Pereka bentuk otomotif, D. Pereka bentuk teknologi. Okey, jawapannya ialah C, iaitu pereka bentuk otomotif. Mengapa C? Baik, kita bacakan nota sikitlah tentang model prototipe. Model prototipe sebenarnya merupakan produk yang serupa ataupun hampir-hampir sama menyerupai projek sebenar yang akan direka bentuk. Dan model ini dihasilkan untuk mengenal pasti dan menguji dari segi kemampuan, spesifikasi, tahap kekuatan, nilai keberkesanan dan kelemahan reka bentuk sebelum proses pembuatan produk itu dilakukan. Jadi Raja 52 menunjukkan ujian kemampuan sebuah kereta dari aspek kelajuan, cengkaman, imbangan, spesifikasi dan sebagainya. Boleh rujuk kepada buku teks iaitu tajuk berhubung kait dengan reka bentuk industri lah. Soalan nombor 2, apakah perkara yang amat ditekankan dalam penghasilan produk reka bentuk industri pada masa kini? Okay. Pertama, berfungsi. Nombor 2, penegasan. Nombor 3, keringkasan. Dan 4 ialah nilai estetika. Okey, boleh catat jawapan dulu sebelum cikgu bagi jawapan supaya ada proses pembelajaran lah. Okey, anda buat dulu. Baiklah, jawapan cikgu ialah D, iaitu 1, berfungsi dan juga keempat ialah nilai estetika. Contohnya kereta yang dicipta, okay? Jadi mesti ada fungsi kan untuk membawa penumpang, untuk kita pandu untuk dari destinasi ke satu destinasi yang lain untuk tujuan tertentu. Nombor 2 ialah produk reka bentuk industri ini, kereta contohlah, dia banyak pattern, dia banyak design dia. Jadi dia juga mementingkan nilai estetika. Kalau kereta yang dicipta di reka bentuk itu seperti dalam seperti kotak saja, tak ada reka bentuk yang menarik, itu sudah tentu tidak laris kan. Jadi dari segi produk reka bentuk industri ini dari segi berfungsi juga amat menekankan dari segi nilai estetika. Baiklah, soalan 3. Apakah kelebihan papan kekunci konsep ekonomi tersebut? A. Memberi keselesaan. B. Memberi kemudaratan. C. Mengalami gangguan. Dan D. Rasa sakit pada otot. Okey, untuk jawab soalan ini anda mesti memahami konsep ekonomi. Okey, sila catatkan jawapan.
Baiklah, jawapan cikgu ialah A, iaitu memberi keselesaan. Baiklah, kita cuba memahami konsep ekonomik berkaitan dengan anatomi ataupun tubuh badan manusia dan persekitarannya. Jadi ciri-ciri penting ekonomi ini ialah menekan dari segi keberkesanan ataupun efisien, sama ada produk itu selamat ke, selesa ke, selasi tak apabila pengguna menggunakan sesuatu alatan atau produk. Dan sesuatu rekaan yang memiliki ciri-ciri ekonomi ini yang baik, yang mampu mengurangkan kadar kemalangan atau kecederaan kepada pengguna. Okay? Dan sebab itulah mereka bentuk perlu menitik beratkan aspek kemanusiaan dan faktor keselamatan dalam rekaan mereka. Mereka perlu buat kaji dululah sebelum menghasilkan sesuatu produk tersebut. Soalan 4, apakah tujuan model skala dibuat? Okay. A, sebagai panduan dalam menghasilkan objek dalam sains sebenar. B, menguji tahap keselamatan dan keselesaan. C, mengenal pasti aspek kemampuan D, mencari kelemahan produk. Baiklah, jawapan ialah A, iaitu sebagai panduan dalam menghasilkan objek dan saiz sebenar. Okey, model skala iaitu representasi fizikal atau produk yang akan dihasilkan. Biasanya dalam skala yang lebih kecil ataupun boleh buat dalam skala yang lebih besar daripada produk sebenar. Tujuan ataupun fungsi ialah sebagai panduan dalam penghasilan produk dalam saiz yang lebih besar. Okey, nombor 5, manakah antara pernyataan di bawah merujuk kepada konsep mudah alih dalam reka bentuk industri? A, estetika, B, kesihatan, C, keupayaan, D, mesra aram. Baiklah, jawapan ialah C, iaitu keupayaan. Konsep mudah alih ialah keupayaan. Perkataan keupayaan itu sangat penting, sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana, contohnya handphone, dan ia mesti selamat dan boleh digunakan dalam berbagai situasi. Okay, kita lihat contoh ialah telefon bimbit, barangan elektrik atau teknologi informasi adalah contoh evolusi produk mudah alih yang direka bentuk untuk pengguna. Okey, tajuk seterusnya ialah kraft seni batik. Soalan 6, apakah kegunaan sodium silikat dalam proses menghasilkan batik? A, bahan pencair lilin, B, bahan pelembut kain, C, bahan pemati warna batik, D, menanggalkan kesan lilin pada kain. Okay, jawapan ialah C, iaitu bahan pemati warna batik. Okey, yang ini adalah sodium silikat. Dia bentuk cecair yang melekat. Okay. Fungsi ialah untuk mematikan warna batik supaya warna itu tidak luntur lepas dicuci ataupun dikeringkan. Nombor 7, berikut merupakan antara motif-motif geometri dalam batik. A, banji, swastika dan kawung. B, mega, mendrong, jarinan ikan dan awan. C, bunga cempaka, bunga selasih. D, rama-rama dan cicak. Yang ini calon kena baca dalam buku teks lah. Lihat ada banyak jenis motif geometri batik dan mesti baca dan ingatkan nama tersebut. Sebenarnya jawapan ialah A, iaitu banjir, swastika dan kawung. Okay, ini ada contoh-contohnya banjir, okay, swastika dan juga kawung. Nombor 8, antara berikut yang manakah kraft seni batik yang tidak menggunakan lilin dalam proses penghasilannya? A, batik pelangi. Untuk dapat jawapan ini, anda mesti memahami keempat-empat batik lah, jenis batik ini. Contohnya A, batik pelangi, B, batik blok, C, batik lukis, D, batik sutera salin ataupun batik skrin. Apakah jawapan anda? Okey, jawapan ialah A, iaitu batik perangi. Batik perangi tidak menggunakan lilin sebab dia
menggunakan teknik ikat dan celup dengan bahan warna yang tertentu. Okey, batik perangi ini kita memahami sikitlah tentang batik perangi, iaitu batik yang tertua di negara kita dan yang diperkenalkan oleh Mina Perangi dari Terengganu dan Haji Cesu dari Kelantan lah. Diorang tokoh ini, batik ini sangat terkenal. Dan batik perangi juga merupakan batik yang tidak menggunakan lilin. Ini jawapan dia, tidak menggunakan lilin. Dan salah satu teknik penghasilan corak batik perangi adalah menggunakan teknik ikat celup. Kalau ada seorang tanya apa jenis teknik yang digunakan untuk menghasilkan batik perangi, jadi anda mestilah ingat itu teknik ikat celup. Okay? Jadi teknik ini memerlukan kreativiti semasa mengikat dan mencelup kain ke dalam warna dan juga boleh mengikat gunakan batu, gunakan bawang, gunakan diksilin, berdasarkan bergantung kepada kreativiti anda sendiri sebab nanti ia akan menghasilkan corak yang menarik, yang berbeza-beza. Jadi jenis ikatan yang selalu digunakan ialah simpulan, ikatan, lipatan dan jahitan. Nombor 9, apakah jenis batik pada gambar di bawah? A. Batik blok, B. Batik perangi, C. Batik lukis, D. Batik janting. Blok, dia gunakan blok. Okay, ini senang saja iaitu jawapan A. Untuk lihat tajuk batik ini, okay, cikgu bagi gambaran umum iaitu batik ini kita kaji dari segi prinsip asas, motif, batik perangi, batik janting, batik blok dan juga batik skrin. Memahami semua ini supaya anda boleh menjawab soalan dengan tepat dan baik. Okay, nombor 10, manakah anda berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan batik skrin? A. Lilin dan janting. Sesuai tak? B. Guli dan perwarna. C. Pemidang dan emulsi foto. D. Soda ash dan blok cetakan. Apa jawapan anda? Okay, jawapan ialah C, iaitu menggunakan pemidang dan juga emulsi foto. Untuk itu, cikgu usaha untuk bagi tengok gambar inilah. Ini adalah lupa wajah emulsi foto. Okey, seterusnya tajuk grafik, seni grafik. Tajuk ini bagi cikgu agak susah sikitlah berbanding dengan tajuk lain. Jadi memerlukan masa untuk membaca, untuk menganalisis, okey, untuk lihatkan apakah teknik-teknik dia, kemudian apakah elemen yang digunakan untuk menghasilkan seni grafik yang berkesan untuk menyampaikan mesej. Okay, 11 antara berikut yang manakah perisiannya sesuai untuk menghasilkan ilustrasi digital? Okay. A. 1. Adobe Illustrator Draw. 2. Word Perfect. 3. PowerPoint. 4. Adobe Photoshop. Okay, jawapan ialah B, iaitu 1 dan 4. 12. Manakah jenis graf dan catat di bawah yang dikenali sebagai piktogram? A, B, C, D, mana satu? Okay, jawapan ialah C. Okay, C ini kita dikenali sebagai piktogram. Apa itu piktogram? Okay, piktogram juga dikenal sebagai piktograf. Okay, iaitu penggunaan komputer ikon ialah simbol grafik yang menyampaikan maksudnya melalui persamaan bergambar dengan objek fizikal. Ia biasanya digunakan dalam penulisan dan sistem grafik di mana watak-wataknya agak bergambar dalam rupa. Piktogram ini juga boleh digunakan dalam mata pelajaran seperti masa lapang, pelancongan dan geografi. Seterusnya, soalan 13, gambar raja di bawah menunjukkan langkah bertindak semasa berlaku kebakaran. Apakah prinsip visual grafik yang jadi keutamaan? A. Style visual. B. Format dan size. C. Hierarki dan flow. D. Data dan statistik. Dia ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jawapan ialah C, iaitu hierarki dan flow. Okay. Step by step.
Baiklah, sekarang kita cuba memahami konsep hierarki dan flow, iaitu memastikan susunan keutamaan maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang ditekankan di sini ialah susunan mengikut keutamaan, dan prinsip ini membantu mereka untuk merancang, menyusun kedudukan maklumat dan data agar pembaca mendapat informasi dengan lancar serta berkesan. Soalan 14, gambar raja di bawah menunjukkan suatu proses penjanaan idea infografik. Apa nama proses tersebut? A. Lakaran info, B. Lakaran kenik, C. Lakaran kasar, D. Lakaran komprehensif. Baiklah, jawapan ialah B, iaitu lakaran kenik. Okay, kita lihat sebelum memulakan proses penjanaan idea, muli perlu mendapatkan maklumat dan data yang ingin disampaikan. Proses penjanaan idea melalui 3 fasa, iaitu lakaran kenik ataupun dipanggil sebagai thumbnail ataupun sketch. Okey, saya bagi contoh, andaikan YouTuber dia hendak upload dia punya video PDPC untuk sesuatu subjek, jadi memerlukan buat thumbnail poster. Okay? Thumbnail poster ini yang mengandungi ilustrasi gambar diri, kemudian tarikh, masa, tajuk untuk disiarkan sebelum live itu dilaksanakan. Jadi yang itu kita panggil dia thumbnail sketch. Biasanya thumbnail sketch ini juga akan ditapis oleh ada ejekan yang tertentu sebelum dipost di YouTube sebab ini menjaga kualiti. Okey, nombor 15. Mengapakah pemilihan warna penting dalam elemen rekaan infografik? Sebagai penegasan, mengeksplorasi data, mempercepat bacaan. 4. Menimbulkan suasana. Apa jawapan? Jawapan ialah B, 1 dan 4. Sebagai penegasan dan juga menimbulkan suasana. Okey, ini adalah penafsiran tentang elemen warna. Elemen warna ini digunakan untuk menimbulkan suasana, meningkatkan kontras, membuat perbandingan, pengkerasan dan penegasan. Menimbulkan suasana ini contohnya sesuatu data untuk menerangkan tentang kebakaran. Jadi warna digunakan ialah warna merah untuk menimbulkan suasana. Dan penggunaan warna juga sesuai boleh menjadikan perekaan itu lebih harmoni dan memudahkan informasi disampaikan. Okey, tajuk akhir dalam tingkatan 5 ialah seni foto. 16. Apakah dimaksudkan dengan manipulasi imej? A. Perubahan visual yang indah. B. Penghasilan karya foto melalui proses rakaman imej secara digital. C. Proses bagi meningkatkan kualiti foto yang dirakam. Restorasi, foto montaj dan ekspresi seni dan proses penghasilan karya seni komunikasi visual melalui berbagai jenis perisian dan aplikasi komputer. D. Proses penghasilan karya seni komunikasi visual melalui pelbagai jenis perisian dan aplikasi komputer. Okay, jawapan ialah C, iaitu proses bagi meningkatkan kualiti foto yang dirakam. Sebab foto yang kita rakam itu kadang-kadang dia kurang cahaya, gelap kan. Jadi kita boleh manipulasi imej tersebut. Restorasi, foto montaj dan ekspresi seni dan proses penghasilan karya seni komunikasi visual melalui pelbagai jenis pengisian dan aplikasi komputer. Contohnya pengisian yang boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti foto ialah seperti Adobe Photoshop, Illustrator. Okay? Jadi jawapan ialah C lebih tepat. Okay, manipulasi imej ialah satu proses untuk menambah baik atau mengubah suai foto menggunakan pelbagai teknik dan juga dilakukan. Tujuan ialah meningkatkan kualiti foto yang dirakam
Restorasi ialah baik pulih imej foto yang sudah rosak, foto montage iaitu menggabungkan beberapa imej dalam satu foto, dan ekspresi seni. Okey, boleh rujuk muka surat 196, buku teks KPM. Seterusnya, soalan 17, bagaimana kontras boleh diperoleh dalam fotografi melalui A. Layering, B. Masking, C. Ton cahaya dan juga D. Perubahsuaian imej. Kalau kita lihat kontras, okay, apakah perkataan yang lebih sesuai dengan kontras, konsep kontras ini? Sudah tentu jawapan ialah C, iaitu ton cahaya, kan? Boleh menimbulkan kontras. Kontras ini bermaksud perbezaan. Perbezaan dari segi apa? Dari segi warna, dari segi bentuk dan cahaya. Dan ini jawapan dia dalam uraian nombor 2. Dalam konteks fotografi, kontras boleh diperoleh melalui ton cahaya. Okay? Ton cahaya, jawapan dia. Dan warna sesuatu imej, contoh, imej yang memberi kedua-dua nilai ton cahaya yang sangat gelap dan sangat terang boleh dianggap mempunyai nilai kontras yang tinggi. Dan nilai kontras rendah atau tinggi ini sebenarnya boleh mempengaruhi cara sesuatu imej dilihat. Soalan nombor 18, maklumat di bawah tentang salah satu jenis genre fotografi. A. Fokus kepada rakaman kehidupan harian. Foto biasa dirakam secara spontan dan rambang. Okay, apa jenis fotografi tersebut? A. Portrait, B. Jalanan, C. Alam dan landscape, D. Dokumen dan kewartawan. Okay, jawapan B ialah jalanan. Okay, itu ialah jenis genre jalanan. Okay, kita lihat ulasan sikit. Style fotografi ini memfokuskan kepada rakaman kehidupan harian di kawasan awam. Di kaki 5 contohlah. Umumnya foto-foto dirakam secara spontan, natural dan rambang. Penekanan dari segi ketepatan masa dan juga teknik pembingkaian adalah antara aspek penting bagi genre ini. Kamera foto dalam genre ini hasilkan dalam warna hitam putih dan genre ini merupakan salah satu aliran yang lebih berutamakan objek dalam pengambilan foto. Okey, 19, apa yang anda lihat? Gambar di bawah merupakan sebuah fotografi manipulasi. Apakah pengisian yang digunakan bagi mengolah gambar tersebut? A. Adobe Flash, B. Google Slide, C. Adobe Photoshop, D. Harvard Graphic. Baiklah, biasanya untuk hasilkan gambar yang sebegini sudah dimanipulasikan menggunakan pengisian Photoshop, iaitu jawapan ialah C. Soalan 20, berdasarkan gambar raja di bawah, apakah teknik manipulasi imej yang sedang dihasilkan? A. Contrast, B. Layering, C. Masking, D. Color balance. Okey, jawapan C ialah teknik masking. Okey, masking ini ialah proses perubahsuaian imej pada bahagian-bahagian tertentu tanpa mengganggu bahagian yang lain atau merosakkan imej tersebut. Ia juga digunakan sebagai teknik untuk memadam, menutup atau menggantikan latar belakang lain pada suatu objek. Contohnya kan, anda mengambil gambar di tempat orang ramai. Tapi gambar yang kamu ambil tu memang cantik. Tetapi cuma gangguan ialah di belakang tu ada ramai orang. Okay? Jadi untuk itu anda boleh gunakan teknik masking. Buangkan bahagian yang ramai orang itu, tinggalkan imej anda diri sendiri, kemudian boleh gantikan latar belakang dengan pemandangan yang lain.
Dan sekian, terima kasih untuk video ini dan Cikgu Liu sentiasa doa semua calon SPM usaha gigi untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Dan jangan lupa subscribe, sebab kalau kamu subscribe, kamu boleh dapat banyak info lah dari PSB SPM pada tahun ini. Dan cikgu juga akan usahalah untuk upload teknologis kertas tua pada masa akan datang, iaitu bila tajuk kertas tua sudah keluar dan cikgu buat demonstrasi tajuk tertentulah untuk sebagai panduan kepada calon SPM. Dan terima kasih, jumpa lagi pada video akan datang. Selamat maju jaya dan selamat mengulang kaji. Bye.